Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ni kita nak ceritakan tentang pengalaman seram seseorang yang pernah berlaku pada diri dia masa dia pergi dekat rumah opah dia. Tapi sebelum tu, kita nak baca satu komen ni. Saya rasa macam menarik komen ni. Video yang saya post bertajuk Misteri Budak Perempuan Berkimono. Jadi, komen ni daripada Tukul Besi 99. Lepas tu katanya, saya masa umur 3 tahun, ayah dengan atuk saya cerita balik dekat saya apa yang jadi. Pernah kena sorok waktu senja. Family saya jumpa depan rumah dekat celah-celah pokok pisang. Padahal dah cari dekat situ 2-3 kali. Last baru jumpa. Sekarang ni selalu sangat mimpi arwah Tok Wan. Dia datang dan mimpi ajar silat 2-3 kali dah. Mimpi masuk tokong siam pun pernah. Apa yang berlaku pada dia? Kalau ikutkan mimpi ni sebenarnya ada orang cakap kalau kita mimpi jangan nak share kat orang macam tu kan. Itu saya dah cakap dah macam ni. Tapi itulah, kalau saya pun saya akan cerita juga kalau mimpi yang macam Kenapa macam itu kan, membuatkan kita tertanya-tanya. Macam saya pernah mimpi arwah atuk saya juga. Dia datang, padahal kita dah tahu dah dia meninggal tau. Tapi kita pergi kubur dia. Lepas tu kalut, masa tu macam kalut, kata sebenarnya arwah ni hidup lagi. Lepas tu kalut macam satu family. Lepas tu adalah macam orang kampung juga kan. Satu kampung boleh katakan macam tu lah. Satu kampung pergi dekat kubur dia, gali balik. Rupa-rupanya betul dia hidup lagi. Lepas tu dia balik rumah, duduk dekat rumah tu macam biasa, menjalani kehidupan macam biasa, macam tak ada apa-apa pun sebelum ni berlaku. Ya, macam dia tak pernah meninggal macam tu lah kan. Lepas tu saya macam terdetik lah, bukankah dah meninggal? Kenapa tiba-tiba je boleh hidup sihat walafiat ni macam tu kan? Lepas tu macam terfikir, biasanya kalau orang macam ni, kan ada kan cerita-cerita yang sebenarnya dia tak mati lagi. Lepas tu dia terkeluar daripada kubur tu, hidup balik, sihat walafiat. Lepas tu sehari dua macam itu meninggal balik. Saya pernah tengok cerita Indonesia sebenarnya. So masa tu saya fikir, mungkin nanti sehari dua lagi kembalilah kan ke sana. Tapi tak, jeng kat situ. Last kali tersedar. Balik-balik cerita kat nenek saya cakap apa? Alah, dia pun banyak kali dah mimpi yang kata arwah ni tak mati lagi. Lepas tu dia balik rumah. Lepas tu nenek saya tanyalah, awak ni bukan dah mati ke? Dah meninggal ke apa? Lepas tu dia cakap, mana ada, saya hidup lagi ni. Jeng. Orang kata kalau mimpi jangan cerita kat orang. Cerita sini sampai sini je lah. Jangan nak kongsi dengan orang lain, okey? Sampai sini je. Okeylah, untuk cerita kita pada kali ni, macam yang saya cakap tadi, tajuk yang dia bagi adalah kisah seram ketika di rumah opah. Sudah sedia? Jom kita mula. Jadi dia nak sharekan kisah yang pernah berlaku pada diri dia masa dia sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Yang mana pada masa tu, masa dia tulis cerita ni, umur dia 25 tahun. Tapi katanya kisah-kisah tu semua masih segar lagi dalam ingatan dia. Yelah, benda-benda seram kan. Sampai bila-bila pun dia akan ingat. Jadi kisah pertama yang pernah berlaku dalam hidup dia, katanya kisah ni berlaku dekat rumah opah dia. Jadi nama samaran dia ni adalah Ida. So Ida ni sebenarnya dia duduk dengan opah dia daripada kecil lagi. Sebab katanya mak dia ni kerja kilang. Jadi kerja kilang biasalah pakai shift kan. So tak ada siapa yang nak jaga dia, nak hantar dia ke sekolah ke apa. Jadi pada masa tu dia pun dihantar ke rumah opah dia. So pada masa tu sebenarnya dia ada dengar tau yang orang-orang kata atuk dia ni ada bela saka. Tapi masa dia dengar cerita tu, masa dia sekolah rendah lagi. So katanya, yelah pada masa tu manalah dia faham sangat kan benda-benda macam ini. Ingat lagi, saya masa sekolah rendah memang tak pernah dengar lah cerita pasal hantu-hantu ni ataupun saka-saka ke apa. Tapi masa sekolah menengah tu pun saya baru tahu, rupanya ada hantu, ada saka semua kan. Dan saat tu pun saya tak faham lagi tau. Saya pernah tanya seseorang ni sebenarnya dia sangat arif dalam dunia mistik-mistik macam ni lah. Dia boleh kata bomoh macam itu kan. So saya tanyalah dia, sebenarnya hantu ni apa? Tak faham lah hantu ni apa. Faham tak? Masa tu dah belasan tahun pun hantu ni apa lagi saya tanya. Jadi logik lah kalau nak kata dia ni baru sekolah rendah, lepas tu dia memang tak faham lah apa saka ni dengan hantu-hantu ni semua, tak faham sangat kan. Jadi pada masa tu dia buat biasa je. So dekat rumah opah dia tu, dia tidur sorang-sorang tau dekat bilik yang atas sana. Dan rumah opah dia ni ada 2 tingkat. Tapi katanya naik tangga je terus sampai dekat bilik dia. Kiranya atas tu khas untuk bilik dia je. Okey, kalau malam-malam je masa dia tidur kan, dalam pukul 1 ke 2 pagi dia mesti akan tersedar. Lepas tu
dia akan bunyi macam-macam. Dan benda ni jadi sampailah dia sekolah menengah. Dia pernah dengar orang baling pasir dekat atas atap, dengar bunyi orang gores-gores dinding, cakar-cakar dinding macam tu kan. Lepas tu dia pernah juga mimpi nenek tua datang melawat dia dekat bilik tu tau. Itu macam-macam lagi lah yang pernah dialami. Dan dia cakap kalau part yang nenek tua tu, kalau mukanya suci, baik, bersih, tak apa kan, macam nenek-nenek yang penyayang tu, okey lah sikit. Ini tak, katanya macam nenek kebayan tau. Dia datang tu dengan serabai je, rambutnya yang bergerbang, tak terikat. Lepas tu kalau datang je, memang dia akan terkejut habis. Okey, gangguan lain pula, macam malam tu, ada satu malam tu, dia duduk dekat dalam bilik dia. So masa tu katanya dia tengah study lah, dalam ruang malam dah, dia study macam tu. Dah tu dia dengar opah dia tengah dengar radio dekat bilik bawah sana. Dan tiba-tiba je ada bunyi pasir pula dibaling dekat atas atap sana. So masa tu yelah dah terbiasa kan, dia relax lagi. Tak ada apalah, dah biasa dah. Tak lama lepas tu bunyi benda jatuh pula. Macam dia jatuh, lepas tu bergolek-golek. Bumbung rumah opah dia tu pula zing. Maunya tak kuat kan kalau bunyi benda-benda jatuh kan. So benda ni jadi banyak kali jugalah. Perasaannya dia masa tu, dia cuma fikir mungkin kucing kot macam tu kan. Lepas tu ya lama-lama kan lain macam je. Lepas tu lama kelamaan macam lain macam je ni. Jadi dia pun turun ke bawah. Dia pergi bilik opah. Masa dia sampai dekat pintu bilik opah dia tu, dia nak masuk bilik tu, dia ada tercium satu bau yang sangat busuk tau. Katanya bau dia tu macam bau bangkai yang reput, yang sangat-sangat busuk. Tapi tak tahu sumber bau tu daripada mana. Dah tu dia perasan bau tu ada dekat pintu tu je. Bila dah masuk ke dalam bilik opah dia, bau tadi dah tak ada dah. Dan dia perasan lah kan benda ni kan. So dia pun pergi ke arah pintu lagi sekali. Pergi ke arah pintu, dia cuba cium bau tu. Ya, ada bau busuk yang sama. Masuk ke dalam bilik opah dia sekali lagi, dah tak ada dah bau tu. Memang confirm bau tu hanya ada dekat pintu je. Lepas dah masuk bilik opah dia tadi, dia pun tanyalah opah dia kan, opah, bau busuk apa ni? Baunya pun ada dekat pintu tu je, dekat bilik ni tak ada pula. Opahnya pun tanya kan, kat mana? Bau apa? Macam tu kan. Dah tu dia pun tunjukkan lah kat situ, dekat arah pintu tu. Tiba-tiba opah dia ni gelisah tau. Lepas tu opah dia ajak Ida ni untuk keluar daripada bilik tu. Dan Ida pun tanyalah kan, kenapa opah? Lepas tu opah dia ni macam agak tegas, macam yelah cepat-cepat nak keluar macam tu kan. Dia cakap diam. Tapi Ida dia macam insist lah, dia nak tahulah kenapa. Lepas tu tanya lagi, kenapa? Lepas tu opah dia lagi tegas tau, cakap diam lah. Opah kata diam kan. Dah tu opah dia tadi pergi intai dekat luar tau. Dia intai dekat luar rumah sana melalui tingkap. Tapi dia tak ceritalah dengan Ida apa yang berlaku pada masa tu kan. So esoknya tu Ida pun tanyalah opahnya, tanya semalam tu kenapa opah? Lepas tu opah dia cakap semalam tu macam ada makhluk lain. Sebab masa engkau tunjuk tu dekat arah pintu, tiba-tiba je bulu roma opah ni semuanya menegak. Dan opah rasa macam tak sedap hati. Jadi opahnya pun bagi tahulah sebenarnya benda tu, makhluk tu ada dekat luar. Tapi kalau dah baunya dekat dalam sini, tunjuk ke arah pintu, lepas tu berdiri semua bulu roma kan, maksudnya benda tu dah masuk rumah lah. Cuma masa tu Ida ni tak tanyalah benda apa, sebab opahnya pun bercerita cakap benda-benda kan. So faham sendiri je lah. Pernah jadi tahu gangguan yang sangat-sangat ekstrim. Katanya ada satu malam tu bila dia nak tidur, bila Ida ni nak tidur, dan pada masa tu Ida rasa seolah-olah macam hujung jari tangan dan jari kaki dia kena cuik-cuik tau. Lepas tu ditarik-tarik macam tu. Dia main jari pula. Lama kelamaan tu Ida mula faham lah, ini dah sentuh-sentuh macam gini, memang niatnya dah tak elok. Niatnya memang dah tak elok dah ni. Ni kiranya dah main kasar ni. Jadi Ida pun cakap tau, dia cakap secara lisan lah, cakap jangan kacau aku. Tapi pada masa tu makin galak pula. Dia main cuik-cuik, dia main tarik-tarik tau. Masa Ida ni buka mata, dia tengok sekeliling, dia tak nampak apa-apa pun. Tapi dia boleh nampak hujung jari tangan dia bergerak-gerak sendiri. Maksudnya itu bukan halusinasi ataupun mimpi lah, memang betul-betul berlaku kan. So pada masa tu dia baca ayat kursi. Lepas tu dia ulang-ulang baca ayat kursi tu. Dan akhirnya sampai 7 kali dia baca, ada sesuatu yang berlaku tau. Katanya lepas habis je 7 kali dia baca tadi, dia terdengar ada bunyi orang berlari dekat tingkap bawah sana. Lepas tu bunyi bising sangat, macam orang buka pintu. Lepas tu ada selang-seli dengan suara opah dia. Dan rupa-rupanya opah dia pada masa tu tanya atuk dia,
nak pergi mana malam-malam ni? Jadi atuk dia pada masa tu cuba untuk keluar rumah tau. Dan opah dia yang halang atuk dia ni. Dah tu atuk dia menjerit, aku nak keluar, panas lah, panas. Macam tu. Jadi Ida yang dengar kalut-kalut dekat bawah tadi terkejut lah kan. Yelah, sebab atuk dia lari betul-betul lepas dia baca ayat kursi tu 7 kali ayat kursi. Dah tu opah dia pujuk lah atuk dia dan cakap, lepas tu opah pujuk lah atuknya. Opah dia cakap, tak payahlah macam tu kan, tak payahlah pergi, masuk balik. Tak lama lepas tu atuk dia diam. Lepas tu atuk dia balik semula ke tempat tidur dia. Katanya Ida pada masa tu dia tak berani nak turun tau. Dan semua tu dia cuma dengar daripada bilik atas je. Dia sendiri pun tak tahu macam mana atuk dia ni boleh tenang balik dan pergi tidur dekat tempat dia balik. Dah tu dia sendiri pun dah mengantuk lah kan. So dia tidur. Okey, kisah kedua daripada dia. Ada satu malam yang lain pula, Ida tadi dia tengah lepak-lepak dekat atas tau. Okey, ini cerita kedua daripada dia tau. Ada satu malam tu, Ida dia tengah lepak-lepak dekat atas Toto sambil tengok TV tau. Katanya masa tu beberapa minit je lagi nak pukul 12.30 malam. Dan pada masa yang sama juga opah dia cakap dengan dia. Opah dia cakap dia nak pergi buang hajat jap. Dah tu dia cakap okey dah kan. Ya kan, kalau tandas rumah-rumah lama ni, tandasnya tu dekat luar rumah. Lepas tu tandas rumah opah dia ni kira-kira dalam 60 meter daripada pintu belakang rumahnya. Dan biasanya kalau siapa-siapa je nak guna tandas dekat belakang rumah tu, memang dia akan buka pintu dapur luas-luas, tak tutup lah kan. Masa tu sebenarnya dia dah mula rasa mengantuk dah. Lepas tu Ida ni macam nak lelapkan mata lah. Tapi tiba-tiba je dia ada dengar suara opah dia panggil dia tau. Memang jelas dia dengar itu suara opah dia betul-betul ada dekat muka pintu belakang tu. So dia pun buka mata dia. Yelah, sebab nak tengok ke arah pintu tu kan. Tapi bila dia buka mata, semuanya putih je. Dan macam yang kita tahulah, tadi kan dia tonton TV kan. TV tu masih lagi terpasang tau. Lepas tu dekat TV tu ada satu almari berwarna biru gelap yang besar. Tapi katanya pada masa tu dia cuma nampak putih je dan semua benda tu tak ada dekat situ tau. Hilang. So dia pun pelik lah kan, kenapa dia nampak putih je semua. Bukan kabur tau, tapi putih betul, macam kain yang putih. Suara TV pun tak ada. Senyap je. Masa tu dia kelip-kelip mata beberapa kali tau, tapi sama juga masih lagi putih. Jadi dia pun mula rasa takut lah kan. Yelah, takutnya kalau dia dah jadi buta dah masa tu. Dah tu dia fikir, aku ni dah mati ke jadi hantu ke apa. Dan tak tahulah macam mana, tak lama lepas tu semua jadi normal balik. Lepas dia buka mata, lepas dah beberapa kali kelip mata tadi kan, barulah keadaan jadi macam biasa. Suara TV pun dia boleh dengar balik. Dah tu dia pun pandanglah ke arah pintu kan. Pintu dapur yang terbuka tu, yang menghala ke tandas kat luar tu kan. Sebab masa tu dia teringat balik yang kata opah dipanggil dia tadi kan. Tapi masa dia pandang ke arah pintu tu, kosong. Tak ada pun opah dia, tak ada siapa pun kat situ. Cuma masa tu dia tak fikir pelik lah. Dia fikir mungkin opah dia panggil dia daripada dalam tandas kot. Dah tu dia pun sambung tengok TV. Sambil-sambil tu dia tunggulah opah dia masuk balik ke dalam rumah kan. Jadi bila opah dia masuk, dia pun tanyalah opah dia, Opah ada panggil Ida tak tadi? Lepas tu opah dia cakap apa? Tak ada pun. Kenapa? Dah tu Ida pun pelik lah kan. Pelik. Tadi Ida ada dengar opah ada panggil Ida kuat sangat. Dan opah dia jawab apa? Tak adalah, aku kat dalam jamban tu. Nak buat apa panggil kamu? Katanya macam tu. Okey, tak apalah. Dah opahnya tak ngaku, mungkin dia salah dengar ke apa kan. Cuma dia fikir-fikir balik, rasanya apa yang dia dengar tu betul-betul. Dah tu siapa pula yang panggil dia? Dan peliknya, kenapa bila dia buka mata nak cari orang yang panggil dia tu, ataupun opah yang tengah panggil dia kan, kenapa dia nampak putih je semua? So persoalan tu macam bermain dalam fikiran dia. Sebab katanya ruang tamu yang dekat depan TV tu adalah ruang tamu untuk Pak Su dia tidur dekat situ. Dan kerap jugalah Pak Su dia ni bawa balik kawan-kawan dia. So dia orang semua macam tidur dekat depan TV tu lah. Jadi ruang tamu yang dia nak tidur ni adalah ruang tamu yang kat belah depan sikit. Katanya biasalah kalau kat kampung kan, rumah kampung kan dia selalu tambah situ. Lepas tu satu jangka masa macam tu tambah sini lagi kan. Jadi gitulah, ruang tamunya ada 2 masa tu. So dia pun pergi tidur. Lepas dia tidur tu, tiba-tiba je dia terjaga. Katanya tak tahulah kenapa dia boleh terjaga tiba-tiba je. Dan habit dia ni, kalau tersedar je daripada tidur, dia akan tengok jam.
Lepas dah tengok jam kat tepi ni, okey, pukul 3 pagi. Dah tu dia terdengar ada orang menangis tau. Dia pun pandanglah ke arah bunyi tu kan. Rupa-rupanya Pak Su dia. Ya, Pak Su dia tengah baring terlentang dekat tempat tidur dia. Tapi ada satu makhluk yang berwarna hijau. Badan dia ni yang dia nampak ni macam wap asap macam gitu, yang gas kan, tapi berwarna hijau. Jadi makhluk ni dia ada dekat dengan Pak Su dia. Sama ada dia tengah tindih Pak Su dia ke apa macam tu lah kan. Dan bila dia tengok ke arah Pak Su dia masa tu, dia nampak penampakan warna hijau, makhluk hijau tadi. Makhluk tu angkat kepala dia dan pandang tepat ke arah dia tau. Dah tu dia melemparkan satu senyuman yang menyeringai sampaikan nampak gigi taring dia. Masa dia senyum tu pun dia sampai-sampai gelak. Lepas tu dia mengilai tau. Dah tu Ida yang nampak penampakan tadi terus terkejut dan tak boleh nak bergerak. Paling penting, mata dia tetap juga pandang ke arah makhluk tu tau. Dia seolah-olah kaku dekat situ. Masa tu katanya dia hampir-hampir tak percaya. Betul ke apa yang dia nampak ni? Ini mimpi ke? Atau realiti kan? Lepas tu dia kelip-kelip mata. Ya, makhluk tu masih lagi ada. Masih lagi pandang dia sambil-sambil mengilai. Katanya dia cakap peliknya dia nak menjerit tak boleh tau. Lepas tu dia gerak-gerakkan opah dia. Dia kejutkan opah dia kan. Tapi opah dia tak bangun, tak sedar langsung. Opah dia cuma macam gitu je. Lepas tu tidur balik. Sebenarnya dia takut kalau lah makhluk tu tiba-tiba je merangkak ke arah dia kan. Sebab sampai saat tu pun makhluk tu masih lagi tenung dia. So last kali dia ambil selimut. Lepas tu dia pergi selubung semua badan dia ni dengan selimut tu. Dan dia baca ayat kursi. Dalam hati dia ni dia cakap, janganlah kau datang ke aku, janganlah kau datang ke aku, jangan macam tu kan. Katanya itu je lah yang dia fikir pada masa tu, sambil baca ayat kursi tu. Dan tak lama lepas tu, tak tahu bila, tak tahu macam mana, tak tahu bagaimana, segala-galanya tak tahu macam mana dia boleh tertidur sendiri. Okey, esoknya tu dia bangun tau. Lepas tu dia pun terus marah opah dia. Cakap, kenapa tak bangun? Dia dah kejutkan semalam kan? Yelah, dia macam ketakutan sampaikan dah tak boleh nak kawal perasaan sangat, dah takut sangat. Tapi kejut-kejut opahnya tak bangun-bangun juga. Lepas tu dia pun tanyalah Pak Su dia. Semalam dalam pukul 3 pagi macam itu, Pak Su dia ni ada bangun tak? Ada gelak-gelak dekat Ida tak? Macam tu kan. Lepas tu Pak Su dia cakap, tak ada pun. Dah tu Ida pun bagi tahu Pak Su dia. Kata semalam Ida nampak ada benda ataupun ada makhluk yang keluar daripada badan Pak Su. Lepas tu dia pandang ke arah Ida, duk sengih-sengih ke arah Ida. Dah tu nampak tau dia punya gigi taring tu panjang sangat. Dia senyum sengih sambil-sambil mengilai. Dah tu Pak Su dia cakap, mana ada? Tak adalah, mana-mandai je lah kau ni. Macam tu. Tak tahulah Pak Su dia ni menafikan sebab dia yang takut, ataupun dia saja menafikan tak nak bagi Ida ni takut. Kata Ida ni sebenarnya mimpi je, macam tu lah kan. Dah tu opah pun dengar sekali tahu masa Ida ni bercerita. Dan opah cakap, benda atas pokok lah tu, dekat belakang rumah tu mesti nak kacau kamu tu. Itulah, sebelum tidur tak ada baca ayat kursi ke apa. The end. Sampai situ je lah yang dia cerita. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya sorry sangat kalau ada video background dekat belakang ni duk bunyi bu susu. Itu biasa. Kita duk bercerita, sibuklah dia pun nak bercerita juga. Okeylah, macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.